Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, pertama, marilah kita ni sama-sama panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnia daripada Allah, kita ni sama-sama dapat berjumpa lagi di video kali ini, iaitu mata pelajaran tauhid. Seperti yang kita ni sudah sedia maklum, minggu lepas kita ni sudah sama-sama mempelajari tajuk percaya kepada hari kiamat. Minggu lepas cikgu sudah menyuruh kamu untuk membaca dan memahami tajuk tersebut. Jadi pada hari ini insya-Allah cikgu akan membuat penerangan mengenai dengan percaya kepada hari kiamat. Baik. Dalam buku teks pelajaran tauhid muka surat 11, percaya kepada hari kiamat. Apa maksudnya sebenarnya hari kiamat ini? Hari kiamat ialah nama bagi masa yang berlakunya kejadian huru-hara dan kehancuran seluruh alam ini. Semua makhluk dimatikan, kemudian manusia akan dihidupkan semula untuk dikira segala amalnya semasa di dunia. Mereka yang berbuat baik akan dimasukkan ke dalam syurga, dan mereka yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah pengertian ataupun maksud hari kiamat. Tadi ulang lagi balik, nama bagi masa yang berlakunya kejadian huru-hara. Jadi pada masa itu dunia akan menjadi huru-hara dan semua alam ini akan hancur. Semua makhluk dimatikan. Jadi apa saja yang ada di dunia ini, semuanya akan dimatikan. Kemudian semua manusia akan dihidupkan semula untuk dikira segala amalnya. Jadi selepas semua sekali makhluk dimatikan, jadi tibalah masanya hari pembangkitan semua manusia. Apa tujuannya ni dibangkitkan kembali ni? Tujuannya adalah untuk dikira semua amalnya yang ada di dunia ini. Jadinya siapa yang berbuat baik di dunia ini akan dimasukkan ke dalam syurga, dan siapa yang berbuat jahat akan dimasukkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna as-sa'ata ayatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Artinya, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, yakni menghidupkan semula orang-orang yang dalam kubur. Surah Al-Hajj ayat 7. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Jadi macam mana kita tahu ia pasti ia akan terjadi? Kerana ada sudah dalam dalil daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 7. Anitah buktinya bahawa hari kiamat itu akan terjadi. Apa hukum mempercayai kepada hari kiamat? Kita ni sebagai umat Islam wajib hukumnya kita ni mempercayai bahawa akan terjadinya hari kiamat. Ini sudah termasuk di dalam rukun
iman. Apa rukun iman? Rukun iman apa? Jangan confuse. Ada rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam ada 5 perkara. Dan rukun iman ada 6 perkara. Salah satu daripadanya ialah percaya kepada hari kiamat. Seterusnya, kita lihat kepada tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat seperti yang kita ni sudah sedia maklum terbahagi kepada 2. Pertama, tanda-tanda kecil dan yang kedua tanda-tanda besar. Kita ni lihat dulu tanda-tanda kecil. Pertama, masa terasa semakin pendek. Apa maksudnya masa terasa semakin pendek? Dalam kata ni membuat kerja, bersekolah, membuat kerja rumah, membuat assignment yang dibagi oleh guru, membuat projek dan sebagainya. Tiba-tiba pukul 3 tu sudah. Macam tu. Kita ni selalu macam tu kan. Pukul 4 dia sudah, kan balik dia sudah, dah terasa masa tu. Itu yang dimaksudkannya sebagai masa terasa semakin pendek. Yang kedua, orang miskin menjadi kaya raya dan mampu mendirikan bangunan yang tinggi. Jadi kita ni lihat orang yang dulunya miskin, pada masa ni ia sudah kaya raya, dan ia mempunyai bangunan sendiri. Ini salah satu daripada tanda kiamat, tanda kecil kiamat. Yang ketiga, minuman yang memabukkan seperti arak menjadi kemegahan. Masa ni kalau kita ni lihat, ada tu orang yang banggaya bilanya minum arak, dipostnya lagi di dalam Instagramnya, dipostnya di dalam Facebooknya, dipostnya di mana-mana. Di mana-mana dipostnya, banggaya yang ia minum arak itu. Yang keempat, sering berlaku pergaduhan dan peperangan. Kalau tanda-tanda kecil, kita ni selalu melihat ada negeri yang selalu berperang, ada yang pergaduhan dan sebagainya. Yang kelima, sering berlaku gempa bumi. Ni pun kita ni tahu sudah banyak sudah masa ni terjadi gempa bumi. Contohnya di Indonesia dan sebagainya. 6. Bilangan perempuan lebih ramai daripada lelaki. Ini pun juga kita ni melihat masa ni ada juga sudah perempuan itu lebih ramai daripada lelaki. Dan yang ketujuh, banyak bilangan orang jahil daripada bilangan orang alim. Ini cikgu anda mau komen apa-apa, kamu pun sendiri melihat di Facebook banyak ni kali. Anda bilang cikgu tahu itu kamu sendiri fikirlah. Berlaku peperangan antara kaum Muslim dengan Yahudi. Ni di mana terjadi ni masa ni? Masa ni di mana terjadi? Di Palestin dengan Israel. Yang ke-9, urusan umat Islam dipegang oleh orang yang bukan ahlinya. Jadinya pentadbiran negara itu dipimpin oleh orang yang bukan Islam. Tapi alhamdulillah kita ni di negara Brunei Darussalam ni, kita ni mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di negara kita ni. Negara kita ni semua sekalian alhamdulillah Islam kita ni kuat. Okey. Yang ke-10, negeri-negeri kecil disatukan menjadi negeri besar. Jadinya negeri kecil ni membuat satu perjanjian dengan negeri-negeri kecil yang lain untuk membentuk satu negeri yang besar. Baik. Seterusnya, tanda-tanda besar kiamat akan kita ni sambung pada perjumpaan yang seterusnya. Dan itu saja untuk kalian ni, perjumpaan kita ni kalian ni. Jika ada sebarang pertanyaan, bolehlah bertanya kepada cikgu melalui talian WhatsApp cikgu secara private, dan insyaAllah cikgu akan menjawab semua persoalan kamu. Okey? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.